KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Eva, dan kali ini tajuk yang ingin Cikgu kongsikan ialah imej diri, lambang peribadi. Okey, sebelum kita bermula, seperti biasa, Cikgu Eva akan melontarkan beberapa soalan kepada kamu. Yang pertama, siapakah guru yang paling kamu ingat sejak kamu tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan mungkin sekarang sedang belajar di universiti? Ingat lagi tak cikgu siapakah yang kamu ingat? Mungkin cikgu yang mengingatkan kamu dari segi guru yang memakai baju-baju yang menarik, hinggakan kamu tertanya-tanya, agaknya hari ini cikgu pakai tudung warna apa ya? Minggu lepas tudung warna hijau. Lepas hijau cikgu tukar biru. Lepas biru cikgu tukar orange. Lepas tu kasut apa agaknya cikgu pakai? Minggu lepas nampak kasut cikgu ada bentuk ribbon. Minggu ini mungkin bentuk lain pula. Beg tangan macam mana? Tak sabarnya nak tunggu kemunculan cikgu masuk ke kelas untuk mengajar. Kerana penampilan cikgu, imej cikgu sungguh menangkap mata saya. Itu mungkin adalah ayat-ayat yang kamu fikirkan ketika itu. Kamu melihat penampilan guru kamu dan cara dia bercakap, cara berjalan, kasut, tali leher, tali pinggang, semuanya menyebabkan kamu menaruh minat kepada cikgu. Dan itulah yang kita namakan imej diri, lambang peribadi. Sebenarnya apakah isu dalam imej diri ini? Yang pertama, kadang-kala penampilan diri seseorang itu kurang sesuai ketika berada di satu-satu tempat, ketika berada di satu-satu acara dan ketika berada dalam masa-masa yang tertentu. Contohnya, dari segi padanan warna, dari segi kesesuaian pakaian, dan sebenarnya cikgu ingin berkongsi ada satu konsep TOP, top. Apabila kita ingin berpakaian, kita perlu mengambil kira time, masa. Adakah pakaian yang ingin kita gayakan sesuai dengan masa, sama ada siang, malam ataupun petang. Kemudian O, tadi cikgu sebut TOP kan, jadi O adalah occasion. Pakaian kamu harus sesuai dengan acara. Contohnya sebagai seorang guru ketika latihan rumah sukan, pakailah baju sukan, pakai baju t-shirt, pakai track shoot ya. Takkanlah nak pakai baju kurung berada di padang, itu maksudnya tidak sesuai dengan acara. Bagaimana pula P, iaitu place. Katakanlah kita nak pergi ke surau, kita perlu memakai pakaian yang bersesuaian dengan tempat tersebut di rumah suci. Kalau kita nak pergi ke tempat-tempat seperti gym ya, mestilah pakaian sesuai dengan untuk bersenam. Itu maksudnya isu yang selalu timbul, memilih pakaian ataupun penampilan diri yang ditonjolkan tidak sesuai dengan masa, acara dan juga tempat. Yang kedua, isunya adalah dari segi bahasa badan yang ditonjolkan kurang tepat. Contohnya, ketika memulakan perkenalan, berbual, tidak berlaku senyuman, bahasa badan yang menunjukkan tidak minat kepada orang yang sedang kita berbicara. Jadi bahasa badan yang kurang tepat menyebabkan komunikasi kurang berkesan. Dan isu yang paling penting adalah bagi seorang guru itu, apabila mereka salah menunjukkan penampilan yang sepatutnya di sekolah, mereka sebenarnya sedang diperhatikan oleh siapa? Oleh murid-muridnya, kerana guru seperti selebriti kerana menjadi perhatian murid-murid di sekolah. Jadi kita mesti berhati-hati. Imej adalah gabungan A, B, C ataupun appearance,
behavior dan communication. Dikatakan bahawa penampilan, komunikasi dan tingkah laku ini akan membentuk imej seseorang, akan menyerlahkan penampilan diri seseorang. Sebagai contoh, dari aspek penampilan, jika seseorang itu menunjukkan penampilan dirinya dengan pakaian yang kemas, apabila keluar rumah dalam keadaan baju yang bergosok, tudung yang teratur dan juga dari segi bau badan, itu semua akan menunjukkan penampilan diri dan akan mempengaruhi imej seseorang. Kita tengok kuku dia juga, okey. Dan yang kedua, dari segi komunikasi, bagaimana seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh, dengan menggunakan intonasi suara yang betul, lemah lembut, bila orang dengar menenangkan, orang dengar macam seronok aja bila bercakap dengan dia. Itu dari segi komunikasi, dan jika itu yang anda tonjolkan akan membentuk imej diri anda. Dan yang ketiga, tingkah laku. Bagaimana anda bertingkah laku dengan orang lain juga akan dilihat sebagai imej. Sebagai contoh, adakah kamu seorang yang cepat marah, atau kamu seorang yang mudah didekati, ataupun kamu suka membuat lawak. Itu juga akan membentuk imej diri kamu. Kerana imej ini bukan milik siapa-siapa, ialah milik semua. Bukanlah milik artis, bukanlah hanya milik orang yang kaya-kaya sahaja. Tidak, semua orang mempunyai imej yang tersendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Di manakah imej diri itu dilihat penting? Sebagai contoh, ketika anda menghadiri satu-satu acara, menghadiri hari anugerah, sudah pasti anda tidak boleh memakai pakaian yang sembarangan kerana ada istilah dress code, pakaian-pakaian yang perlu anda pakai, biasanya bersopan, mengikut tema, okey. Terutama yang kedua, contoh yang cikgu nak bagi ini, majlis convocation. Lagilah penuh dengan adat istiadat, ya. Jadi imej diri yang ditonjolkan ketika itu bagaimana? Mestilah kemas, mestilah berketerampilan, barulah sesuai untuk menghadiri majlis-majlis tersebut. Begitu juga dengan apabila kamu pergi ke pejabat-pejabat, terutama pejabat-pejabat kerajaan. Cubalah kalau pakai pakaian tidak sopan. Ada harapan untuk kamu tidak dibenarkan masuk ke pejabat tersebut. Dan lebih-lebih lagi jika majlis-majlis tertentu seperti majlis bacaan Yasin, ketika inilah imej diri dilihat sangat penting untuk anda menjaga, kerana imej diri yang betul sebenarnya menjaga diri. Sebagaimana kita sebut tadi kan, imej diri adalah melibatkan penampilan, komunikasi dan tingkah laku. Dan cuba bayangkan sekiranya anda tidak mempunyai imej yang sesuai, tidak tahu penampilan diri yang bagaimana, anda dapat jemputan ke istana, bagaimana? Sedangkan di istana lagilah penuh dengan protokol. Dan pernahkah anda menonton pengisian ataupun perkongsian eksperimen sosial ataupun dinamakan social eksperimen, bagaimana seseorang itu tidak dibenarkan masuk ke restoran mewah, tidak dibenarkan membeli barang-barang yang mahal hanya kerana penampilan diri yang ditonjolkan itu tidak sesuai dengan keadaan. Mengapa penting untuk anda menjaga imej diri? Yang pertama, apabila anda menjaga imej diri, ia sebenarnya melambangkan sikap anda. Sama ada anda seorang yang teliti, maksudnya dari segi penampilan, adakah anda seorang yang mementingkan kebersihan? Di situ akan menampakkan sikap kamu melalui imej yang ditonjolkan. Bagaimana anda yang menunjukkan penampilan, sikap rambut pun tak sempat, ya? Bagaimana? Itu akan menunjukkan sikap kamu dan menunjukkan juga tahap hormat kamu kepada sesebuah majlis,
tahap hormat kepada orang lain. Sebagai contoh, kita nak bertemu dengan ketua jabatan, kita nak bertemu dengan orang-orang yang kenamaan. Jadi jika kita tidak menunjukkan penampilan diri yang sesuai, kita seolah-olah tidak menghormati orang tersebut. Dan kita juga dikatakan tidak hormat kepada tempat sekiranya kita memakai pakaian mencolok mata masuk ke surau sebagai contoh. Itulah sebabnya penting untuk kita menjaga penampilan diri kerana dia melambangkan sikap. Yang kedua, penampilan diri penting kerana ia mewakili organisasi. Jika anda seorang cikgu, penampilan anda akan melambangkan diri anda sebagai cikgu sekolah. Malahan jika anda bukan cikgu pun, di mana saja anda bekerja juga melambangkan organisasi anda. Dan kalau anda tidak bekerja pun juga akan melambangkan anda siapa? Anak siapa? Siapa mak ayahnya? Siapa suaminya? Siapa isterinya? Dia akan mewakili juga, ya. Okey, dan yang ketiga, apabila penampilan yang salah, orang akan membuat persepsi pada kita sebelum kita bercakap apa-apa pun dengan dia. Nampak tak di situ betapa imej dan penampilan ini sangat penting. Baiklah, yang pertama, rambut. Rambut yang tidak disikat dengan kemas, tudung yang tidak dipin dengan betul, tudung yang herot-berot, sengit-bengit, okey? Itu sebenarnya perosak imej yang pertama. Yang kedua, dari segi makeup. Okey, makeup ini ada yang dikatakan sebagai heavy makeup ataupun bedroom face, ataupun orang bangun tidur. Jadi macam mana penampilan yang sesuai dan apakah yang akan merosakkan imej? Imej akan rosak sekiranya anda pergi ke sekolah dengan makeup yang terlalu tebal, ya. Seperti nak pergi syuting, seperti pengantin, ya. Makeup pengantin itu sangat tidak sesuai. Itu akan merosakkan imej anda sebagai seorang guru. Yang ketiga, kasut. Jika anda memakai kasut yang salah untuk pergi bekerja ataupun sebagai seorang guru, maka itu akan merosakkan imej anda. Apakah kasut yang tidak sesuai? Kasut yang tidak sesuai ialah kasut yang tidak tertutup. Pergi ke sekolah memakai sandal, kecualilah kalau anda mengalami kesakitan kaki. Tapi ini kalau tak sakit kaki, biasa-biasa saja, okey? Kerana secara formalnya, kasut yang formal adalah pertama mestilah tertutup. Okey, masuk kasut tertutup tu, depan tutup, belakang pun tutup, dan warnanya yang gelap. Okey, yang keempat, bau badan. Kalau badan kita berbau, dia akan merosakkan imej, ya. Imej anda akan tercela. Oleh itu, pakailah deodoran, ya. Deodoran ada yang roll on, ada yang spray, ya. Ada yang untuk anti peluh, ya. Ada untuk anti bau, dan juga bagaimana untuk mengatasi bau badan. Mandi selalu, pakailah perfume, ya. Yang kelima, kuku. Kuku ini pantang larangnya ialah janganlah panjang, kerana walau macam mana dia kata panjang dia boleh jaga kebersihan pun memang taklah. Okey, bila panjang tu macam-macam boleh masuk di dalam kuku, dan imej juga akan tercela jika anda ada habit menggigit kuku. Awas, ya. Tak boleh, jangan buat lepas ni kerana itu adalah perosak imej. Dan yang terakhir adalah stokin, ya. Warna stokin yang perlu sesuai, ya. Sebentar lagi kita akan kupas, ya, warna stokin yang sesuai. Jika salah memilih stokin juga akan merosakkan imej anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana ingin menonjolkan imej profesional? Jadi kali ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang rule of 5 untuk wanita dan rule of 3 untuk lelaki. Okay, kita pergi ke wanita dahulu. Untuk kelihatan profesional dari segi imejnya, seseorang wanita itu perlu memakai 5 perkara. Yang pertama adalah gelang, yang kedua cincin, yang ketiga rantai,
Yang keempat, jam tangan. Dan yang kelima, anting-anting. Bagi wanita bertudung, tidak nampak rantai dan juga anting-anting kan? Jadi kita akan memfokus kepada brooch. Okey, ni brooch ya. Jadi cuba lihat kepada 3 jari anda. Pastikan brooch tidak melebihi saiz maksimum 3 jari anda. Jari sendirilah ya. Maksudnya. Oleh itu, untuk kelihatan profesional, janganlah pakai brush yang besar-besar. Boleh pakai, tetapi itu untuk pergi majlis-majlis keramaian, majlis perkahwinan. Tapi kita bercakap tentang image yang profesional untuk pergi kerja. Jadi 5 perkara bagi wanita. Bagaimana pula dengan lelaki? Rule of 3. Lelaki ialah pertama, tali pinggang. Kedua, sapu tangan. Dan yang ketiga, jam tangan. Okey, kenapa sapu tangan? Kerana sapu tangan itu adalah lambang kebersihan dan lambang seorang yang gentleman. Okey. Ini kita bercakap tentang image profesional ya. Jadi seseorang lelaki, guru lelaki selepas ini harus memakai tali pinggang, bawalah sapu tangan dan juga jam tangan. Begitu juga dengan stokin ya, image profesional. Wanita wajib memakai stokin selain daripada menutup aurat ya, dan mesti memakai stokin. Itu juga dengan lelaki, apabila memakai stokin, warna haruslah sama dengan warna seluar yang anda pakai. Kalau seluar coklat, stokin pun mesti berwarna coklat dan lebih pekat warnanya daripada seluar. Jika tidak ada warna yang sama, yang selamat pakailah stokin berwarna hitam. Jangan lupa, image profesional, pakai name tag di sebelah kiri. Apakah yang dikatakan pakaian formal untuk pergi bekerja? Pakaian formal ini termasuklah bagi wanita berbaju kurung, berkebarung, berkebaya ataupun pendek kata baju-baju kebangsaan ya. Dan isu timbul di sini, bolehkah memakai blazer dan baju kurung? Ini perkara yang ingin saya kongsikan dengan semua guru di luar sana, kerana perkara ini sering terjadi. Dan sebenarnya saya ingin memberitahu pemakaian blazer bersama baju kurung adalah tidak sesuai kerana ia melibatkan pertembungan budaya barat dan timur. Kerana baju kurung itu dah dikategorikan sebagai pakaian yang formal dan blazer juga adalah pakaian yang formal. Dan jika cikgu-cikgu ingin memakai blazer, pakailah dengan kemeja di dalam beserta dengan kain yang labuh ataupun beserta dengan seluar. Tetapi untuk memakai baju kurung, baju kebarung atau kebaya beserta dengan blazer adalah salah satu kesalahan image penampilan diri dari segi berpakaian. Dan yang menariknya, jika anda memakai blazer bagi perempuan ya, bila anda berdiri ataupun anda duduk, tak button pun tak mengapa berbanding dengan lelaki. Bila tuan-tuan memakai blazer, bila tuan-tuan berdiri, tuan-tuan mestilah mengenakan butang. Bila duduk, mesti buka butang ya. Kadang-kadang saya melihat ada guru-guru lelaki duduk butang tidak dibuka, maka kesian, terseksa tengok ya. Butang kena buka ya bila duduk. Dan wanita diberi pengecualian, tidak perlu button pun tak mengapa. Okey, dari segi pemilihan warna, untuk lelaki pakailah kemeja yang berwarna cerah. Kalau ikut susunan, nombor 1 sekali adalah yang berwarna putih. Makin lama ada sikit warna-warnanya, cuma warnanya adalah cerah, biru cair, merah jambu cair, warna yang lembut-lembut ya. Itu adalah warna-warna formal. Dan tali leher yang tuan-tuan kenakan janganlah terlalu panjang melebihi tali pinggang atau terlalu singkat di atas pusat ya. Pakailah tali leher dengan kepanjangan yang bersesuaian di atas tali pinggang, sikit dia mencicah. Dan jika tuan-tuan memakai clip tie, pastikan klip tersebut diklipkan sekali dengan
baju tuan-tuan ya, antara butang yang ketiga dan butang yang keempat. Lepas ni dah kena tengok lah ya. Lepas ni kerana memakai tali leher pergi ke sekolah adalah memang kena pakai lah baju kemeja dan tali leher ya. Dan ingat, panjang seluar tuan-tuan janganlah terlalu senting sehingga menampakkan buku lali ataupun terlalu labuh hingga menutup separuh kasut ya. Yang betulnya adalah di atas menyentuh kasut tuan-tuan. Okey. Jadi seterusnya saya ingin berkongsi tentang 5 warna neutral. 5 warna neutral ni ya. Kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, 5 warna neutral adalah kalau tudung warna hitam ya. Warna kelabu. Okey. Warna coklat dan juga navy blue. Lagi satu warna putih. 5 warna neutral. 5 warna neutral ni maksudnya kelima-lima warna ini boleh dipadankan dengan apa-apa warna bila cikgu-cikgu pergi ke sekolah dan juga ketika nak memilih warna jaket. Dan saya belajar sebagai pruning image ya. Saya diajar dan saya berkongsi dengan tuan-tuan bahawa jika tuan-tuan dan puan-puan memiliki bajet yang lebih untuk membeli blazer, tempahlah sendiri blazer tersebut. Memang ada yang dah dijual di pasaran, tetapi kalau kita membeli blazer dengan tukang jahit mengukur badan kita sendiri, itu lebih bagus. Dan pilihan warna, pilihlah warna kelabu kerana dia adalah menunjukkan lambang profesional yang lebih tinggi untuk warna blazer. Baiklah, nampaknya sudah sampai ke penghujungnya perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsikan akan memberi manfaat kepada guru-guru di luar sana bagaimana ingin menampilkan imej yang sesuai sebagai seorang guru dan pada masa yang sama juga memberi faedah kepada murid-murid dan ibu bapa agar kita bersama-sama menjaga imej dan penampilan diri supaya kita akan kelihatan lebih berkeyakinan dan berkredibel. Semoga kita bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM